Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rakan-rakan yang bersama dengan saya dan rakan-rakan media sekalian. Terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini dalam hari yang penting dengan pelancaran kad laporan prestasi dalam buku kejayaan Kerajaan Negeri Terengganu sepanjang tempoh 2018 hingga 2023 yang kita paparkan pada hari ini. Ada versi cetak dan ada versi digital yang boleh ditatap oleh bukan sahaja seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, bahkan di mana-mana juga yang menerima akses internet boleh mengakses dan rekod-rekod apa yang kita paparkan. Apa yang penting saya rasa ialah memberikan maklumat secara betul yang tepat kepada seluruh rakyat dan seluruh stakeholders untuk membuat penilaian. Sebab itu kerap kali bila ditanya oleh para wartawan berapakah markah yang saya boleh berikan kepada kerajaan atau mana-mana ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, saya kata saya tak beri markah. Saya pernah jadi pensyarah, saya beri markah ke anak murid, tapi saya tak beri markah pada diri sendiri. Saya minta serahkan laporan ini kepada seluruh rakyat untuk menilai, kerana yang penting ialah stakeholders yang menjadi rakyat dalam negeri ini, mereka lah yang membuat penilaiannya dan mereka lah yang menentukan keyakinan mereka kepada kami yang diamanahkan untuk mengurus tadbir negeri Terengganu ini. Jadi kita dari rakyat kami datang dan kepada rakyat lah kami serahkan kembali performance kami ini. Apa yang penting ialah kita tidak boleh mencapai apa yang kita capai sebenarnya yang dipaparkan dalam laporan ini tanpa kerjasama semua pihak. Sebab itu saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan jutaan tinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada seluruh jentera kerajaan, kaki tangan kerajaan, kaki tangan sokongan yang bertugas tidak kira masa dalam pentadbiran kerajaan dan juga semua pihak termasuklah di daerah-daerah, di kampung-kampung JPKK, penghulu dan lain-lain yang turut sama membantu pihak kerajaan bagi mengurus tadbir kerajaan negeri ini sepanjang tempoh 2018 hingga 2023 ini. Okey. Datuk Seri, dari segi pelaksanaan manifesto pernah mengetahui dah semua selesai atau masih? Semua selesai. Bila kata selesai tu ada yang dalam proses pelaksanaan dan ada yang sedang kita tambah baik. Jadi nak kata tapi kami berpuas hati bahawa kesemua 20 perkara yang kita janjikan itu kita laksanakan. Ada yang dalam proses pelaksanaan dan ada yang dah tutup buku pun. Jadi saya rasa saya sangat gembira bahawa kami telah mengambil amanah ini kira-kira 5 tahun dahulu dan kami dapat menyiapkan dalam tempoh ini. Okey. Datuk Seri, sebab semalam ada laporan kata tahap demokrasi DUN kita yang paling 3 tercorot. Sebab dia kata banyak parameter yang diorang menilai, tapi Terengganu dari segi demokrasi tu level rendah. Jadi salah satu ialah dia kata siapa laporan daripada mana tu? CSO Platform for Reform. Ialah kami kena teliti parameter-parameter yang diguna pakai dalam membuat pertimbangan itu. Jadi saya tak nak bagi komen lagi lah sehingga kami betul-betul meneliti dan kita kaji. Kita dapat kepastian mereka datang ke Terengganu, mereka berjumpa dengan siapa untuk buat kajian. Jadi tanpa saya pun baru tahu hari ini bahawa mereka ada buat kajian. Dan saya rasa parameter yang dilihat haruslah menyeluruh dan mengambil kira perbezaan budaya, cara hidup di pelbagai negeri-negeri. Jadi saya tak nak bagi komen secara khusus lagi tentang itu sehinggalah saya betul-betul mendapat laporan termasuk metodologi yang diguna pakai dalam membuat kajian mereka. Salah satu parameter ialah pembahagian peruntukan pembangunan kawasan secara tidak adil. Itu yang menyebabkan markah kita jadi rendah.
So, Itu yang saya kata, saya nak kena tengok metodologi mereka sebab dari segi peruntukan kita ada pelbagai cara. Di awal 2018, 2019 kita menggunakan cara yang berbeza dengan selepas daripada itu atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi 2018, 2019 kita beri direct kepada ahli-ahli yang berhormat di semua 32 don. Lepas itu kita ada perubahan cara. Jadi perkara-perkara begini dia kena lihat dan nilai sepanjang tempoh 5 tahun. Dia tak boleh nak tengok tahun-tahun tertentu saja. Itu antara metodologi yang saya boleh terfikir bahawa perlu lebih adil dalam membuat penilaian dan kena difahami apa sebab berlaku perubahan kaedah pelaksanaan pembagian duit dan sebagainya. Jadi tak apalah, itu kita mengalu-alukan mana-mana pihak yang buat kajian. Tetapi akhirnya kami sebagai salah seorang yang sebagai responden dalam kes ini haruslah juga membuat penilaian terhadap kajian mereka. sebab menjelang PRN, adakah laporan sebegini macam memberi sedikit menjejas kerajaan negeri? Pada saya tidak. Kerana kalau kita nak tengok tentang laporan berkait dengan kedudukan kajian persekutuan lagilah banyak. Dan saya rasa kita mana-mana pandangan yang bersifat membina, kita boleh fikir dan kita cari jalan untuk laksanakan. Terutama dalam penggal yang akan datang ini. Mana-mana yang kita rasakan pandangan dan kritikan yang tidak sesuai untuk dilaksanakan atas apa jua sebab yang mungkin tidak sama antara tempat-tempat negeri-negeri di Malaysia ini, maka kita akan ambil pandangan itu sebagai suatu ingatan. Maksudnya Setiap memang tak tahu langsung pasal tu Liga Demokrasi tu. Tak, saya tak tahu. I'm not in the know. Okey. Ya. Mengenai peruntukan untuk PRN so sejauh mana kebenaran dakwaan PNPS yang kaji pusat sekarang, kelebihan untuk bantuan tu berbanding kerajaan caretaker. Di mana dia buat dakwaan tu? Ni dia meminta komen MB mengenai pengumuman peruntukan oleh pusat dalam tempoh menjelang PRN ni. Oh, itu soalan lain. Ya, tadi soalan lain. Okeylah. Yalah, saya rasa mana-mana pihak pun haruslah melaksanakan perkara peranan sebagai sebuah kerajaan. Caretaker ini bukan bermakna tempoh sebulan yang ada ini atau sebulan setengah yang ada itu kerajaan stand still, tidak bergerak. Rakyat di bawah dan semua agensi-agensi perlu terus bekerja. Lagi tentulah kerajaan tidak stand still. Walaupun sebuah caretaker government, semua ada perkara-perkara yang boleh dilaksanakan, yang boleh dibuat tindakan oleh kerajaan dekat caretaker ataupun dan ada yang tidak boleh. Jadi ini kita ada peraturan-peraturan. Bila masuk pilihan raya ada peraturan-peraturan yang digovern oleh undang-undang pilihan raya. Pada sebelum pilihan raya ini ada kaedah-kaedahnya yang telah ditentukan apa yang kerajaan boleh buat, apa yang kerajaan tak boleh buat. Jadi untuk saya beri komen secara umum begitu tak bolehlah, sebab kalau tidak saya tidak berlaku adil kepada keperluan untuk kerajaan meneruskan aktiviti kerajaan. Susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya terhadap Parlimen Kuala Terengganu. Adakah pada kali ini PRN dari segi kerajaan akan lebih berhati-hati semasa berkempen sempurna PRN? Kita akan mengambil beberapa langkah-langkah tertentu. Dalam masa yang sama, kita juga membaca penghakiman daripada kes di Marang, di mana hakim dengan nada yang berbeza dengan apa yang di Kuala Terengganu. Jadi itu pertimbangan partilah bagaimana cara untuk diuruskan perkara ini. Termasuklah pelaksanaan program-program kerajaan. Walaupun kita akan tengoklah kesesuaian. Mungkin lebih hati-hati dari segi berkempen. Saya rasa itu memang sudah masuk dalam agenda kami, senantiasa berhati-hati. Pertama, dengan budaya politik matang dan sejahtera, kita akan teruskan pada musim pilihan raya ini. Yang kedua ialah mana-mana yang bersalahan dengan peraturan pilihan raya, kita akan akurlah dengan untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang demikian.
Datuk Seri, untuk bulan 8 ni ada tak agak-agaknya program yang dah dirancang? Agi-agihan ke Bantuan ke? bantuan takut Saya ingat saya tak ada. Program-program lain lah. Awal Muharram masih lagi dalam musim pilihan raya. Tapi yang I bantuan semua tu memang tak ada. Saya ingat saya tidak ada. BNP cakap. Jadi yang kes di Kemaman apa ni ada kemungkinan pasal aktiviti pembalakan ke atau macam mana? Saya rasa saya dah jawab di kemaman itu bahawa tidak ada. Tidak ada. Ialah kepala air ini berlaku akibat daripada curahan hujan, taburan yang luar biasa pada satu masa di kawasan-kawasan tertentu. Jadi tidak ada kena-mengena dengan aktiviti pembalakan. Hutan simpan ke apa? Oh, itu saya kena ujuk balik lah. Okey? Ya, ya. Sepanjang 5 tahun pentakdiran ni, adakah Datuk Seri berpuas hati ataupun ada apa komen sepanjang 5 tahun ni pelanggan pemerintahan? Payah saya nak jawab puas hati atau tidak tu, sebab kita sebagai manusia kita harus diajar untuk melakukan penambahbaikan dari masa ke semasa sehingga sampai bila-bila. Jadi untuk saya puas hati, saya rasa saya banyak lagi perkara yang saya ingin laksanakan di luar daripada apa yang kita janjikan, kerana ianya memberi kebaikan kepada rakyat negeri Terengganu. Jadi tentulah dari segi itu saya tak puas hati. Saya rasa saya perlu bersama dengan rakan-rakan yang lain ini untuk terus untuk memegang amanah bagi melaksanakan agenda-agenda yang lebih banyak daripada itu lagi. Dari segi itu, dari segi tak puas hati kerana kami tak boleh nak terus lagi lah. InsyaAllah selepas pada inilah kita akan teruskan dengan agenda-agenda. Mungkin lepas pada itu lebih puas hati lagi lah. Okey, terima kasih.